sepanjang Ramadan ni kena makan kurma je ke? Kalau kita nak sedekah, kenapa orang selalu buat waktu bulan Ramadan je, bulan lain tak boleh ke? Jom kita kupas isu biasakan betul, betulkan yang biasa sama-sama dengan Daim Fuad dalam Ramadan Check. Jom. Ramadan Check minggu ini kita bersama dengan Dai Fuad Mohtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Nampak semangat Nampak walaupun puasa kita kena macam bertenaga. Ustaz, saya suka topik kali ini. Banyak sebenarnya yang boleh kita rungkaikan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Alright. Sebelum kita ke soalan-soalan tertentu Ustaz, betulkan biasa, biasakan yang betul. Untuk Ramadan, apa yang tak biasanya? Biasalah bangun sahur, puasa, azan maghrib, berbuka, sama. Yes. Biasa. Ada perkara yang kurang biasa sebenarnya para penonton sekalian. Antaranya Raifah kan, adalah bila dia melalui Ramadan yang diingat kena tahan lapar, tahan dahaga saja. Tapi dia terlupa untuk dapat puasa yang Imam Ghazali sebut khusus. Maksudnya dia tak boleh membawang, apatah lagi mengunyit kan. Jadi oleh kerana itu, perkara yang paling penting adalah dia tak boleh nak cakap benda yang bukan-bukan. Dia kena jaga mata dia, jaga telinga dia. Sebab dalam bulan puasa ni, dia adalah merupakan ruang untuk kita buang semua dosa-dosa kita yang kecil dan yang besar kepada Allah Ta'ala. Adakah maksud Ustaz dari segi pengampunan dosa kecil besar ni hanya boleh dilakukan ketika Ramadan? Bulan-bulan lain tidak boleh ke? Apa kurangnya Syaban? Apa kurangnya Rejab? Masya Allah, tabarakallah. Dia sebut Syaban tu. Betul Ustaz? Memang nampak. Saya ambil kelas. Lahjah Arab dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya dalam bulan Ramadan ni, dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, dia sebutkan Ramadan daripada kalimah Ra Mim Dad, kan? Jadi artinya panas. Dan ulama syarah kenapa Ramadan ni panas? Rupa-rupanya ulama tasawuf menyatakan kepanasan itu akan buang segala kepenatan dosa-dosa kita kepada Allah Taala. That's why bulan Ramadan ni unzila fihi al-Quran. Dia jadi mulia sebab turun Al-Quran dan Allah Taala banyak beri, orang kata, pesta keampunan, pesta kerahmatan kepada Allah kan. Oleh kerana itu, selain daripada banyak macam-macam jenis kuih keluar bulan Ramadan macam ni, pesta makanan, seri muka dan pelbagai seri-seri yang lain kan. Jadi perkara antara yang keluar juga para penonton sekalian adalah keampunan daripada Allah. That's why yang 10 terakhir pada bulan Ramadan itu betul-betul ibadah kepada Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. La ta'aisu min rahmatillah. Terima kasih Ustaz sebut 10 terakhir. Ramadan 30 hari kan. Dia ada orang yang mungkin saya salah, tolong betulkan. 10 Ramadan pertama tu ada dia punya ni kan. 10 yang seterusnya 10 yang ketiga. So 10 yang pertama tu apa? 10 pertama nak dapatkan rahmat Allah. Okay, rahmat. Yang kedua maghfirah minallah, keampunan daripada Allah. Ampunan. Yang ketiga itqun minan nar. Nak lepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Apa perkara lah yang kita selalu lakukan pada bulan Ramadan tapi sebenarnya disalah tafsirkan. Sebenarnya boleh je buat pada bulan-bulan lain tapi orang buat masa Ramadan je. Okey, yang selalu sangatlah yang orang buat adalah memakan kurma. Bila diingat kurma saja, diingat Ramadan. Bisik-bisik tu kan? Bisik-bisik tu. Sebab itu kalau kat belakang ni pun kita dapat tengok kan, ada ajwa, aliyah. Antara ajwa yang paling afdal lah kan. Dan perkara yang paling penting sebenarnya, kurma ni, Nabi bukan makan bulan Ramadan je. Memang Nabi makan, Allahumma salli ala Muhammad, tak kala pagi bila Nabi nak keluar, kadang Nabi bersarapan dengan ajwa. Dan bila Nabi nak tidur ataupun malam hari, kadang Nabi ada ambil ajwa. Tapi cara Nabi makan adalah Nabi ambil sebiji ajwa tu, Nabi pecahkan kepada 3 dan Nabi makan satu persatu. Lepas itu, dia bukan makan bukan. Lepas itu, yang salahnya lagi adalah bila dia keluarkan biji. Perasan tak macam mana cara orang makan kurma, lepas tu dia keluarkan biji. Dia akan buat macam tu kan? Macam luahkan. Salah. Yang betul sunnahnya mengeluarkan biji adalah di belakang tapak tangan. So bila dah makan kurma, ambil biji tu, keluarkan di belakang tangan ini dan dibuangkan di kawasan yang sepatutnya. Macam itulah sebenarnya sunnah Nabi. Baru tahu ni. Ini yang betulkan biasa ni. Tak apa, kita kan ada banyak kotak belakang ni. Puasa Ustaz? Puasa tak boleh lah kan, berbuka nanti. InsyaAllah balik kan dapatnya. InsyaAllah. Okey, satu lagi yang sering dilakukan ketika Ramadan adalah sedekah. Dia sampai satu tahap ada rumah-rumah yang diberikan bantuan ni, dia terpaksa pulangkan semula atau beri pula contoh beras kepada yang lain sebab bukan tak nak, takut bubuk dan sebagainya. Sedekah Ramadan sedekah itu je lah musimnya. Masya Allah. Tazkiratul Ramadan ni dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Fuad Kamil Maliki, dia bagi tahu pada kita, sedekah ni memang ada hadis yang bagi tahu bahawa bila masuk bulan Ramadan ni
Allah akan bayar ganti apa-apa yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why orang berpuluh-puluh sedekah. Tapi apa kata kita jadi penyumbang yang lebih cermat? Artinya tanya dulu, madrasah ni perlukan apa? Mungkin dia dah banyak beras dan dia punya madrasah dah jadi gudang beras. Dia terpaksa pas pula dekat tahfiz-tahfiz yang lain. Tanya apa yang tak cukup. Mungkin daripada sudut fasiliti, dia tak cukup tilam, tak cukup bantal dan sebagainya. Bil contohnya, Ustaz. Bil kan. Dan apa yang paling penting adalah penyumbang seperti dalam kitab Tazkiratul Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni sedekah memang berganda-ganda. Cuma apa kata kali ni kita jadi penyumbang yang cermat dan cerdik, tanya nak pakai apa supaya barang kita infak tu ada kegunaannya dan berpanjangan sampai akhir hayat kita. Ramadan check kali ni kita nak check juga, Ustaz. Yes. Ada orang yang memang bersedekah. Yes. Alhamdulillah. Masya-Allah. Memang baik. Apa lagi? Bagi baju raya. Kira semua Ustaz bersedekah. Memang suka Baca bagi Quran, doa ya, baca tadarus, Quran. kan? Tapi solat tak buat ataupun mungkin lambat ataupun Allah mungkin Allah. jarang. Macam kalau tarawih kita paling sikit 8 ni, kalau 2 tambah 1 3. Dia sebenarnya Culas tang situ. dia sebenarnya inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni dia akan cegah kita daripada keburukan dan kemaksiatan, Quran sebut. Cuma sebenarnya kalau dia puasa gila-gila, buat tarawih 2 rakaat, mana ada riwayat? Tak pernah. Contoh ni, contoh. Contohlah kan. Tiba-tiba dia kata, saya penat lah Ustaz. Kata tarawih kan maksud dia rehat-rehat. Dia punya rehat tu Sehari. Lepas rakaat 4 rakaat dia pergi uptown. Lepas tu dia balik buat 4 rakaat. Malam tu dia buat witir, kan? Jadi tu bukan rehat-rehat bang. Yang betulnya para penonton sekalian, Nabi rehat dengan waktu Nabi rehat dulu, lepas 4 rakaat Nabi pusing tawaf di Kaabah Syarif. Lepas tu buat balik 4 rakaat. So sekarang ni perkara paling penting sebenarnya adalah solat yang menjadi isi dalam puasa kita. Puasa, solat adalah merupakan rukun iman, rukun Islam kita, yang mana rukun Islam inilah yang akan jadikan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pastikan puasa, tahan perut kita, lapar kita, tahan diri kita, jaga nafsu kita. Tapi solat kepada Allah tu tiang agama. Solat maksudnya pertalian. Orang yang hilangkan pertalian dengan Allah, maka habislah kehidupan dia. Okay, Ustaz, adakah kalau misalnya katalah dia buat semua sedekah dan sebagainya tapi tak solat, maksudnya pahala itu semua tergantung Dia sebenarnya nak check benda ni. Nak check tergantung Dalam hadis dalam kitab Al-Imam Qurtubi sebenarnya, Raifa, dalam riwayat tersebut di kepala kita bila mana sampai di dalam kubur nanti, Imam Qurtubi kata, para penonton sekalian, kepala diletakkan salat, di sebelah kanan kita diletakkan as-saum, puasa, di sebelah kiri diletakkan zakat, dan di kaki diletakkan silaturahim. Bayangkan, solat di kepala, solat dengan Allah. Kaki pula diletakkan silaturahim dengan manusia. Kanan puasa, kiri zakat kita. So sebab itu kalau satu orang yang dia dah buat semua perkara, tertinggal pula tanggungjawab antara 4 perkara ini, apatah lagi solat, pertanyaan yang pertama, maka tak selesai pertanyaan pertama, payah nak berganjak soalan kedua, soalan ketiga dan soalan yang keempat. Masya-Allah. Jadi pasti kita solat dulu supaya amalan-amalan yang lain juga diterima. Ni nak kena check lah ni dalam Ramadan check. Betul. Kena check betul-betul sebab takut nanti benda-benda kecil dia mengurangkan pahala kita. That's why para penonton setia kita ni kena pastikan kalau kalian berpuasa, buat ibadah-ibadah sunat termasuk tadarus. Kadang-kadang orang takut nak tadarus, dia kata, Ustaz, saya ni tak pandai nak baca. Relax. Tadarus maksudnya darosa, belajar. Orang tadarus ni semua orang boleh tadarus. Dan ramai orang tak tahu. Sebenarnya tujuan tadarus sama hukumnya dengan tarawih, sunat muakkad. Hukumnya sama. Sebab Nabi dulu, Raifa kan, lepas balik daripada masjid solat, Nabi melakukan tadarus dengan Jibril melalui hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. So, siapa yang nak bersemangat, tadarus. Kalau kita baca Alif Bata juga tadarus. Baca Alif Lam Mim, As-Sajadah, Al-Baqarah juga tadarus. Yang penting, buka Al-Quran, buka rujukan daripada Allah. Iqra' dengan Quran sama tak? Dia berbeza. Muqaddam, Iqra' Quran. Tak kira ke kalau saya baca Muqaddam dengan Iqra'? Dia sebenarnya kalau Muqaddam dengan Iqra' ni, ada yang resam Osmani dan sebagainya kan. Dia sebenarnya dalam satu hadis sahih sebutkan kepada kita, mereka yang sukar baca Al-Quran ni, hadis sahih sebut Allah Ta'ala beri 2 pahala dekat dia. Pertama, kepayahan lidah dia. Yang kedua, semangat dia nak baca. Orang yang lancar dapat 1 pahala aja. Tapi Allahu Akbar, takkanlah kita tak nak lancar kan? Cuma oleh kerana itu, apa pun yang kita baca, walaupun saya tengah jalan-jalan saya baca Alif Lam Mim, saya dah dapat 3 pahala. So dia kena niat tak? Ataupun macam tiba-tiba macam nak baca lah ke dia kena niat niat nak dapat pahala? Dia semua mesti niat buat sebab Allah Ta'ala. Innama a'malu binniyat. Masya-Allah.
Macam panel ni boleh masuk hadis kali ni, subhanallah. Tiba. Maksudnya macam itulah. Okay, satu lagi kita nak check adalah azan kan? Azan, kita kena mempercepatkan berbuka puasa. Baik. Okay, ada orang makan sampai kenyang. Okay, ada orang makan kurma sikit, minum air sikit, solat dulu baru makan. Tapi nak ada morehnya pula. Nak check ni betul ke tak dengan ada atuk-atuk dia marah. Kenapa lepas tarawih tak ada moreh? Tak boleh macam ni. Marah atuk. Dia anggap moreh. Arwah ada atuk. Dia mungkin ingat moreh tu sunat muakkad. Moreh bukan sunat muakkad. Tarawih sunat muakkad, tadarus sunat muakkad, moreh harus. Kalau orang tu nak bagi, bagilah. Kan? Kalau tak ada pun tak apalah. Cuma saya nak beritahu kepada anda semua, kenapa ada moreh? Moreh ni istilah bahasa Melayu kita. Sebenarnya zaman Nabi tidak berlakunya sesuatu majlis dan tidak akan berpisah daripada sesuatu majlis kecuali dimasukkan sedikit makanan ke dalam perutnya. Sebab itu para petua sekalian, kalau di Malaysia kita ada moreh. Kalau di tanah Arab, di Jazirah, mereka tak akan berpecah daripada ibadah, daripada majlis kecuali masukkan walaupun secubit roti, walaupun secebis daripada kurma, itulah makanan yang mereka isi dalam perut mereka. InsyaAllah. Baik, ini antara perkara-perkara yang kita boleh cek untuk menjadikan Ramadan kita pada tahun ini adalah lebih baik daripada yang sebelum. InsyaAllah Ustaz, kita cuba Ustaz, okey, contohnya kan makan kan. Ini masih makan sebab ni nak betulkan ni. Ada yang kata kalau buka puasa tu kena wajib makan kurma. Dia orang dia tak makan kurma pun Ustaz, kesian. Memang tak boleh masuk. Nak buat macam mana kan? Kemudian kena ada nasi, kena ada berat, kena ada manis, kena ada dessert apa semua-semua ni. Sehingga macam menyusahkan pula. Ada rukun pula kan? Rukun pula. Dia sebenarnya rukun Islam ada berapa? Tanya. Dia sebenarnya kurma ni asal cerita dia. Kalau daripada sudut Quran, Maryam lepas dah mengandungkan anak dia dah bersalin, dia nak cari pengubat ataupun penyembuh. Pernah dengar kan kurma Maryami kan? Itu ambil berkat daripada nama Maryam. Dan dia gegarkan pohon, turunlah ratab. Jadi dia makan untuk sembuhkan sistem kewanitaan dia dan tubuh badan dia. Dan kalau kurma Safawi, iaitu untuk yang lelaki. Untuk kebaikan lelaki, tubuh badan, kelakian dan kesejahteraan tubuh badan mereka lah. Cumanya kurma ni sebenarnya nak betulkan balik antibodi kita. Kalau kata Ustaz, saya memang tak ada kurma. Pilihan yang kedua Nabi sebutkan kepada kita adalah perkara yang bermanis-manisan. Manis lah. Kalau contoh tengok muka Ustaz dah manis, bukan membuka. Manis dia senyumanmu, Ilik. Bukan yang tu. Itu tajuk lagu tu. Betul lah. Kan? Cumanya kalau kata kita nak makan yang manis-manis. Yang kedua adalah yang tidak berbakar. Itu sunnah Nabi. Kalau dah tak ada air, tak ada kurma, ambil yang bermanis-manis. Setelah itu ambil yang tidak dibakar makanannya. Dan kalau tak ada pilihan, barulah kita ambil makanan utama-utama kita untuk teruskan pemakanan kita, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jangan makan banyak sangat sebab nanti tak larat pula nak tarawih. Betul. Dan terpaksa duduk pula kan. Pernah ada pengalaman ke? Jangan tanya orang lah. Ustaz, anda ini Ramadan yang terakhir. Apa yang kita nak kena fokus? Kalau dikatakan sedih lah soalan terakhir ni macam terlalu cepat. Memang terlalu cepat. Saya teringat sebenarnya dalam 1 tahun yang lepas, Datuk Seri Almarhum Hasanuddin, dia pernah kata, dia ceramah terakhirnya di Seremban waktu itu, dia kata kalau ini Ramadan yang terakhir untuk saya. Dan dia cakap begitu, akhirnya dia berceramah dalam bulan Syakban dan almarhum tak sempat nak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Oleh kerana itu, apa yang kita boleh belajar sebenarnya, sama ada saya pengingat dan para penonton pendengar, kita mungkin Ramadan kali ini yang terakhir ataupun kita mungkin tak akan dapat masuk ataupun dah masuk ini tak dapat habiskan. Oleh kerana itu, yang masih sedang berpuasa, teruskan istiqamah puasa sebab Allah Ta'ala. Dan ingat, nafsu dia dah masuk syurga paling panas, dah pernah masuk syurga yang neraka yang paling sejuk dan dia dah rasa semua. Ni nafsu. Nafsu dah pernah masuk neraka paling panas, pernah juga masuk neraka yang paling sejuk, tapi nafsu tak berubah. Akhir sekali Allah tak bagi nafsu makan dan nafsu berubah dan jadi orang yang lebih baik kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, puasa ini penting dan puasa akan jaga diri kita. Ramadan ini adalah ruang untuk akrabkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Baik, itu soalan saya yang terakhir lah. Tapi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Saya nak tanya Ustaz juga tip untuk Ramadan check. Adakah kita nak berdoa setiap masa? Tengah-tengah on air kan? Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa. Kembali selepas ini untuk tip Ramadan check. Baik, untuk tip Ramadan check minggu ini, Ustaz, pada waktu bila mustajab berdoa? Adakah setiap masa 24 jam? Masya Allah, berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Salah, Ustaz. Berdoa. Okey, bilakah waktu yang mustajab berdoa dan ada cara-cara tertentu? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Soalan ini sangat penting kan. Ada beberapa waktu yang paling penting, Raifah, sebenarnya.
Yang paling afdal adalah berdoa sebelum mana berbuka puasa. Situ para ulama 30 minit sebelum mana mereka buka puasa dia duduk, ajak anak-anak dia alung, angah, atih duduk dan dia berdoa di hadapan makanan tersebut, mengharapkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dalam bulan Ramadan ni nanti khususnya disebut dalam kitab Al-Imam Syafi'i kata Lailatul Jamaah. Pada malam-malam Jumaat dalam bulan Ramadan dia ada berganda-ganda pahala yang kita kena berdoa kepada Allah Taala. Dan juga Allahumma salli ala Muhammad, dalam bulan Ramadan doa yang paling mustajab adalah di saat kita mencari rezeki. Ramai orang tak perasan. Bila dia keluar bekerja, berjuang di jalan Allah, itu adalah merupakan jihad dia. Dan Allah Ta'ala sangat sayang kat lelaki yang pergi bekerja keras. Nabi dulu ada sahabat Nabi, tangan dia keras. Jadi para suami, orang-orang yang bekerja dalam bulan Ramadan, kalian sedang berjihad. Isteri pun sama. Okay. Kalau isteri tu pegang senduk, takut orang tak tengok lah. Takut. Betul juga tu kan. Dan balik kan abang kerja kan, abang masak. Tapi sebenarnya orang perempuan ni yang menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa sebenarnya pahala mereka adalah seperti mana orang yang berpuasa. Bayangkan, dia dah puasa Ramadan. Tapi dia kena puasa lah pula, jangan dia tak puasa. Dia puasa lah kan. Dia puasa lah kan. Dia kata tak payah puasa lah sebab menyediakan. Dapat pahala sama kan. Dia dapat pahala. Jangan tak puasa pula. Cuma ni memang banyak. Orang perempuan ni, ada orang tanya dekat Nabi, Ya Rasulullah, asyik-asyik orang lelaki je. Jihad dapat pahala. Ni dapat pahala, tu dapat pahala. Kami perempuan tak dapat apa. Nabi sebut sebenarnya kaum wanita, kamu masuk syurga dengan khidmat kamu kepada suamimu. Dia gosokkan baju suami dia nak pergi ceramah. Dia gosokkan baju suami dia, contoh. Kali pertama dia puasa hari isteri kan? Okeylah. Sebelum ni gosok sendiri je kan. Lepas tu dia buat semuanya, dicarikan butang, itu pahala untuk isteri yang mana sebenarnya dia sedang mempersiapkan prajurit ibadah untuk agama Allah Taala. Jadi maksudnya waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah sebelum berbuka puasa, 30 minit sebelum. Ya. So duduklah, kalau kata ustaz saya lambat sangatlah, saya ada hal dan sebagainya, 10 minit sebelum azan tu ataupun sebelum waktu maghrib berdoa sungguh-sungguh waktu itu, sebab itu waktu mustajab doa. Doa bahasa Melayu dah okey. Contoh, ya Allah, jadikanlah isteri aku solehah ya Allah. Jadikanlah suami aku soleh, lemah lembut ya Allah, penyayang ya Allah. Ya Allah, kerana kau pandang aku ya Allah, berikan rezeki melimpah ruah kepadaku ya Allah. Doa-doa yang macam ni yang sangat syahdu, bukan syahdu hanya pada Allah. Kita tengah berdoa apa sebab rasa dia, itulah doa yang sangat bernilai. Baik, ini satu perkongsian sangat menarik. Terima kasih kepada Da'i Fuad bersama-sama dengan kami untuk program Ramadan Check. Dah tak nak gelak sangat dah. Okey. Sebab nak tanya suami balik kan dia nak doa apa. Allahu Akbar. Awak dah nak doa-doa mimpi kahwin dua. Saya tak boleh. Awak puadi, awak makan dengan berbuka. Baik, tapi itu je waktu kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada Da'i Fuad. Sama-sama dengan kami dalam program Ramadan Check. Untuk anda terus bersama-sama dengan Bernama Radio dalam Ramadan Check. Saya Raifah Zulkifli. Assalamualaikum.